Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat. Kepalanya di bawah arasy dan kedua kakinya di dasar bumi ketujuh. Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur, ini cahaya di bawah arasy. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibaskan sayapnya, sehingga setiap bulu menitis setitis nur, ini cahaya. Daripada setiap titisan itu, Allah menjadikan malaikat yang memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Setengah ulama mengatakan, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada khairul anam, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha in innallaha khabirum bima ta'malun. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang diusahakan untuk esok hari. Ini pada hari kiamat. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat ke-18. Sesungguhnya malaikat, langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat, mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Bumi memberi kesaksian bagi orang mukmin dan zahid, seraya berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin dan zahid itu. Ia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengilakannya ketika dihisap di padang mahsyar. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Sebagaimana Abu Las telah berkata, tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara. Pertama, pada lisannya. Dia menghindarkannya daripada dusta, ghibah, menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap. Malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu. Kedua, pada hatinya. Dia membuat rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, hasad itu dapat memakan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu. Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat bagi penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Ketiga, pada pandangannya. Maka dia tidak suka memandang kepada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Tidak pula terpikat kepada dunia. Tapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi matanya daripada perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Keempat, pada perutnya. Maka perutnya tidak diisi dengan barang yang haram. Itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuatu daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatinya selama sesuai atau seteguk barang itu berada dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Kelima, pada kedua tangannya. Dia tidak menggunakannya untuk perkara yang haram, tetapi hanya menggunakannya untuk taat kepada Allah. Diriwayatkan daripada akhbar, dia berkata,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bangunan dari zabarjad hijau. Dalamnya terdapat 70,000 aula. Setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang ditawarkan barang haram, namun dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Keenam, pada langkah kakinya, dia tidak berjalan untuk maksiat, tetapi hanya melangkah untuk taat kepada Allah, mencari keredaannya, serta untuk bergaul dengan para ulama, orang-orang soleh. Ketujuh, terlihat pada ketaatannya. Dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, takut daripada riya dan munafik. Barang siapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia tersebut dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa dalam kebun-kebun dan mata air di syurga. Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-45. Surah Allah mengatakan, sesungguhnya pada hari kiamat mereka selamat daripada api neraka. Dia seharusnya seorang mukmin harus berada di antara rasa takut dan berharap. Dia harus sentiasa mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa mengharapkannya. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-28. Dia harus senantiasa menyembah kepada Allah, menghentikan perbuatan buruk serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikayat. Pada suatu hari, Nabi Daud duduk di tempat peribadatannya. Tiba-tiba dia melihat ulat merah. Maka dalam hati dia berkata, apakah kiranya kehendak Allah pada ulat ini? Maka dengan izin Allah, ulat itu dapat berbicara seraya berkata, wahai Nabi Allah, di siang hari Tuhanku mengilhamkan agar aku membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Sedangkan di malam hari Tuhan mengilhamkan agar membaca Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali. Lalu apakah yang kau baca hingga aku ingin mengambil faedah daripadamu? Maka Nabi Daud AS amat menyesal menghina pada ulat itu. Dia merasa takut kepada Allah. Lalu dia bertaubat dan bertawakal kepadanya. Nabi Ibrahim Al-Khalil AS tak kala mengingatkan kesalahannya, berasa amat sedih dan risau hatinya. Kemudian Allah mengutuskan Jibril AS datang kepadanya seraya berkata, Allah kirim salam pada engkau dan berkata, adakah engkau melihat seorang kepada kekasihnya? Jibril AS menjawab, jika aku ingat kesalahanku dan memikirkan siksaannya, maka lupalah bahawa aku kekasihnya. Demikianlah akan para nabi, wali, orang soleh dan orang-orang zuhud. Alhamdulillah, kita telah mendengar berkaitan dengan bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada kitab Mutasyafah Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang dapat kita dengar ini dapat diambil iktibar dan manfaat dan disampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.